أعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yafqahu qawli. Amma ba'du. Bahagia Tuan Pengerusi, pada Lijatan Kuasa, para asatizah, tuan-tuan guru, tuan-tuan pada jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taufik dan inayahnya dapat kita bertemu pada waktu Jumaat pada tengah hari ini. Mudah-mudahan kita dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara kita menunggu masuknya waktu Jumaat, kita kongsikan sedikit tazkirah, pesanan-pesanan yang disampaikan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala dan junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan akan memberikan peringatan untuk kita semua, memberikan panduan dan tauladan. Tuan-tuan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara pesanan Allah Subhanahu wa taala kepada kita dalam firman ayat-ayat Al-Quranul Karim, antara lain Allah Taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah memohon keampunan daripada Tuhanmu dan syurga yang luasnya ataupun lebarnya di antara langit dan bumi yang disediakan untuk orang yang bertakwa. Maka dalam ayat ini, tuan-tuan, Allah SWT pesan kepada kita untuk kita bersegera untuk mendapatkan keampunan, bersegera mendapatkan keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah. Maknanya mohon keampunan ini bukan perkara yang kita perlu tangguhkan. Kita kena bersegera dalam mohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada waktu. Kita tidak perlu menunggu masa untuk kita bertaubat, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila-bila masa sahaja kita boleh, kan, sama ada siang, sama ada malam, waktu pagi, waktu tengah hari, kan, waktu kita muda, waktu kita tua, kan. Maknanya keampunan ini proses yang sentiasa kita kena teruskan. Ada orang mungkin berpandangan, kita taubat ini nantilah bila kita dah menginjak tua, kan, dah berumur, nanti dah pencen lah. Sebab apa? Kita sebelum masa kita muda ni kita rasa kita banyak buat dosa. Apakah jaminan bila kita dah tua kita tak buat dosa? Bahkan ada orang yang bila berumur, makin meningkat umur, makin banyak pula dosanya. Ada juga, kan. Orang tak sangka, ya Allah, dah tua-tua buat perangai macam ni, apa pasal? Contohnya, kan, ada kita dengar, kan, kita terucap perkataan begitu, dah tua-tua pula buat benda macam ni, masa muda-muda elok saja, kan. Ada satu hamba Allah saya jumpalah, kan, di sini diceritakan kepada saya, dah tua-tua, kan, pergi buat amalan syirik dan khurafat. Masa muda-muda tak terlibat, dah tua-tua buat amalan syirik dan khurafat. Mungkin pada peringkat awal mungkin kita tak sangka, kan, masa muda-muda tak buat benda tu, bila dah tua-tua pula baru nak buat benda macam tu. Nampak, tuan-tuan, Jadi proses kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala adalah proses yang berterusan, dan itulah tanda kehambaan kita kepada Allah. Itu antara tanda bila kita mohon ampun kepada Allah, maka itu antara tanda-tanda kehambaan kita. Kita mengiktiraf diri kita yang memang tidak terlepas daripada dosa dan maksiat. Itu, kan, lumrah manusia. Sebab itu di situ adanya, kan, jalan keluar kepada kita Allah Taala berikan, iaitu dengan kita beristighfar, memohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighfar, kan, maknanya kita istighfar ni, astaghfirullahalazim, ini untuk dosa-dosa kecil ni kita memperbanyakkan istighfar. Untuk dosa besar kita kena taubat nasuha, kan, taubat nasuha dengan syarat-syarat taubatnya lah. Maknanya menyesali dosa-dosa, kan, meninggalkan dosa
tersebut secara tuntas, kan, berazam untuk tidak mahu kembali kepada dosa tersebut, mengembalikan haknya sekiranya terkait dengan manusia. Kalau dosa besar, ini syarat-syarat yang perlu kita lakukan. Dosa dibahagikan kepada, kan, ulama bagikan dosa besar dan dosa kecil, kan. Dosa besar dan dosa kecil itu dibahagikan untuk tujuan kita faham cara untuk kita berlepas diri daripada dosa tersebut, kan. Macam mana kita nak bebaskan diri kita daripada dosa besar dan dosa kecil. Bukan difahami oleh sebahagian orang, dia faham dosa kecil ni tak apa, nama pun kecil, kita boleh buat, kan. Yang kita kena jauh dosa besar. Dosa besar ni yang kita kena jauh. Ada orang faham macam tu, kan. Dia faham dosa kecil ni tak apa, kita boleh buat, kan. Yang kita kena jauh dosa besar, sebab dia faham kecil dan besar. Tidak, tuan-tuan, ya. Bila dibahagikan dosa besar dan dosa kecil itu, tujuannya adalah untuk kita kenal cara untuk kita berlepas diri daripada dosa tersebut. Dosa kecil memadai kita dengan istighfar, dengan amal-amal soleh yang kita buat, itu sudah boleh mengangkat dosa-dosa kecil. Dosa besar macam saya sebut tadi, takkan terlepas kecuali dengan taubat nasuha, taubat yang sungguh-sungguh, kan, yang datang daripada hati, yang lahir daripada jiwa, keikhlasan kita, yang ada di situ penyesalan, ada di situ keazaman untuk tidak mahu mengulang. Itu antara syarat-syarat yang perlu ada bagi mana kita melepaskan diri daripada dosa besar. Kefahaman kita sebagai seorang mukmin, dosa besar itu akan terhapus dengan taubat nasuha. Kalau kita taubat dengan taubat nasuha, maka dosa kita akan terampun. Dan kita tak perlu terikut-ikut dengan maknanya pujukan-pujukan ataupun bisikan-bisikan syaitan, kan. Kadang-kadang seorang tu bila dah taubat, syaitan datang lagi, alang kau taubat je, kan, kau jangan ingat dosa kau dulu macam mana, kan. Kau janganlah, kalau kau baik macam mana pun orang takkan terima. Apatah lagi kalau maksiat tadi itu, dosa tadi itu melibatkan kita kata hak orang, kan. Kalau satu orang tu katalah dia ni pencuri, kan, katalah wa'azubillah, kan, katalah dia pencuri, kan, dan dia suka ambil barang orang, dan orang dah cop dia sebagai pencuri. Dan bila satu ketika dia dah taubat, dia dah taubat, dia dah menyesal dah, dia tak mencuri dah, dia dah jadi orang baik, orang soleh dah, dia dah jadi orang baik dah. Katalah berlaku kecurian dan dia ada di situ waktu kecurian tu berlaku, mesti orang akan kata dia juga. Ni orang ni maksudnya bisikan-bisikan syaitan tu datang, tengok engkau taubat pun, kan, orang masih tuduh kau, sia-sia je engkau taubat, baik kau balik semula. Ni syaitan datang kacau supaya balik kepada maksiat tadi. Maka datang dalam hati orang ni, tengok aku taubat pun tak guna, taubat aku sia-sia. Sedangkan kita taubat bukan untuk manusia, kita taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini, kan, benda yang kita kena faham. Taubat yang benar itu menghapuskan dosa. Dan tidak ada sebab dengan taubat yang benar tadi untuk kita kembali kepada dosa tadi. Dan sekalipun kita kembali, tuan-tuan, bukan bermakna jalan taubat tu telah tertutup, tidak, kan. Jalan taubat masih ada lagi, ruang taubat masih ada lagi, sekalipun dosa tu kita ulang banyak kali. Kita ulang banyak kali, kita taubat, masih lagi terbuka ruang taubat. Maka pada waktu ini, tuan-tuan, kita cuba tengok beberapa amalan-amalan, tuan-tuan, ya. Amalan-amalan yang boleh mengangkat dosa kita lah. 15, banyak lagi lah sebenarnya, kan, amalan-amalan yang menghapuskan dosa ni. Tapi antara 15 yang insya-Allah kita akan cuba kongsikan pada waktu yang ada ini, 15 amalan yang boleh mengangkat dosa-dosa kita. 15 amalan. Yang pertama, tuan-tuan, apa dia? Yang boleh mengangkat dosa kita pertama sekali adalah yang saya sebut tadi, iaitu apa dia? Melazimi taubat. Melazimi taubat. Maknanya dosa, kan, dan kesilapan, kesalahan kita buat, jangan sampai menjadikan kita orang yang berputus asa, berdiam diri daripada mendapatkan keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab syaitan itu memang suka menjadikan kita orang yang putus asa, putus harapan. Syaitan suka kalau kita putus harapan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita putus harapan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia dah berjaya dah. Dia sudah berjaya. Sudah berjaya. Dan semangat putus harapan ini, ataupun bukan kita kata semangat lah, kan, tapi perasaan putus harapan ini, kadang-kadang tadi itulah
datangnya daripada orang-orang yang manusia lah di sekeliling kita. Mereka membisikkan kata-kata ataupun mengungkapkan kata-kata untuk kita berterus putus asa. Macam tadilah, orang tu dicok sebagai mencuri, dia ni mencuri, lah dia ni siapa tak kenal. Kalau dia taubat, kalau dia dah insaf pun kita susah nak percaya. Contohnya lah kan, kalau orang nak menuduh tu, orang nak mengata tu, memang ada saja kan. Jadi ini yang kita kata kan, sebab syaitan tu datang dalam dua bentuk kan. Satu dalam bentuk dia sendiri, bisikan-bisikan dia. Yang kadang-kadang yang keduanya adalah datang melalui orang-orang yang dihantar. Sebab tu dalam surah An-Nas tu disebutkan, allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas, yang membisik-bisikkan dalam hati manusia daripada kalangan jin dan juga manusia. Di kalangan jin membisik-bisikkan untuk kita supaya apa kita kata, berputus asa daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau syaitan ni kita tahulah kan, dia datang dalam bisikan-bisikan. Tapi kalau manusia ni, manusia ni terjadilah. Dia kata dia ni bukan boleh percaya kan. Kita maknanya orang sendiri. Jadi bila kita dengar perkataan daripada orang, akan menimbulkan rasa kita pun tak ada rasa, kita hilang harapan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Itu pun masalah kita juga. Sebab apa? Kita mengharapkan redha manusia. Dengan taubat kita tadi itu, kita harapkan restu manusia, kita harapkan redha manusia. Yang ini yang kita kena jauh. Yang ini kita kena jauh. Dan orang-orang yang mengata ni, kita anggap itu sebagai ujian untuk kita istiqamah di atas jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk kita istiqamah. Sebab kita dah berubah nak jadi orang baik. Dah ada orang kata, dia ni kalau percaya, dia ni cakap, dia ni macam-macam lah kan. Tapi kita nak terus. Ini kita anggap sebagai ujian untuk Allah Ta'ala, uji keikhlasan kita. Kita ikhlas ke tidak? Kita jujur tak dalam taubat kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Benar tak kita dalam taubat kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Ini kan, gangguan-gangguan manusia ni pasti ada tuan-tuan. Kalau kita menganggap gangguan itu mana benda yang kecil, maka kita akan berjaya lah. Kita akan berjaya, insya-Allah akan melepasi tahap hujan inilah. Tapi kalau jiwanya lemah kan, semangatnya lemah, jiwanya lemah, maka dia akan balik semula kepada kehidupan asalnya, akan balik kepada kelompok-kelompok rakan-rakan dia yang lama. Sebab apa? Dia rasa aku berubah pun tak ada faedah, sebab orang tak terima aku, masyarakat tak terima aku. Jadi kita, sebab tu kita ni sebagai anggota masyarakat, kita sebagai salah seorang anggota masyarakat, kita juga kena mainkan peranan kita tuan-tuan. Memberikan apa kita kata, perkara apa kita kata, memberikan motivasi, memberikan semangat kepada orang yang kita nampak orang berubah dan sebagainya kan. Kalau ada orang baik kan, tak pernah, contoh dia tak pernah datang surau, okay? Kadang-kadang ialah ada orang kan, bila dah satu peringkat umur kan, dia pun mula datang surau. Kan ada orang sindir, baru dapat wahyu ke, contoh kan. Ada orang kan, mulut dia kata kita tak ada insurans kan, mulut dia tak ada insurans, sindir kawan tu. Jadi kalau dengan sindiran itu menyebabkan orang mungkin boleh berasa hati. Orang boleh akan rasa mengajuk, tengok kita baru nak surau, tengok nak pergi seorang orang dah kan. Jadi ungkapan-ungkapan seperti itu akan menjadikan orang kan makin menjauh, makin menjauh, bukannya makin mendekat. Jadi kita tak sedar kadang-kadang ucapan kita tu menjadikan orang menjauhkan diri daripada agama Allah Subhanahu Wa Taala. Itu boleh berlaku kan, itu boleh berlaku. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam surah Az-Zumar ayat 53, yang maksudnya, katakanlah hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Maksudnya apa? Mereka yang membuat dosa. Kan? Hamba-hambaku yang membuat dosa ni, la taqnatu min rahmatillah. Jangan kamu berputus asa daripada rahmat Allah. Jangan putus asa daripada rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi semua dosa ni Allah Ta'ala akan ampunkan. Jadi jangan berputus asa. Jangan sampai kita hilang harapan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita boleh hilang harapan pada manusia. Daripada manusia kita boleh hilang harapan. Untuk kehidupan dunia ni kita katakan, kita boleh hilang harapan kepada manusia. Tapi kepada Allah jangan sekali kita hilang harapan. Jangan sekali-kali kita hilang harapan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di saat kita sukar macam mana pun kan, kadang-kadang ada kesukaran yang kita tak tertanggung kan.
maka zikir kita hasbunallahu ni'mal wakil. Cukuplah Allah, kan? Cukuplah Allah bagi kami, wa ni'mal wakil, dan dialah sebaik-baik penolong. La haula wala quwwata illa billah. Kan? Tiada daya dan upaya melainkan daripada kekuatan yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ucapan-ucapan kita di saat kita dihimpit dengan masalah. Di saat kita dihimpit masalah ni, inilah antara zikir-zikir kita di samping istighfar. Sebab istighfar tu sendiri boleh apa? Boleh menyelesaikan, boleh mengangkat masalah. Boleh mengangkat masalah. Boleh mengangkat kita daripada 1001 macam masalah. Orang pernah datang jumpa Imam Hasan Al-Basri, mengadu, dia kata, "Wahai Imam Hasan Al-Basri, kami ni kahwin dah tak ada anak." Mengadu, masalah lah kan, tak ada anak kan. Maka Imam Hasan Al-Basri kata, istighfar banyak-banyak. Istighfar banyak-banyak, kan? Subhanallah, dengan fadilat istighfar tadi, orang tu dapat anak. Hujan tak turun, istighfar. Jadi segala macam masalah kita ni, kalau kita melazimi istighfar, dia boleh menjadi asbab kita terselamat, kita dikeluarkan daripada permasalahan tersebut. Ini istighfar ni tuan-tuan ya. Jadi jangan kita sekali-kali putus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua tuan-tuan, berhenti melakukan perbuatan dosa besar. Kita berhenti. Berhenti melakukan dosa besar. Mana selepas kita bertaubat, kan, kita terus sungguh-sungguh kita beriltizam, berjanji dengan Allah Subhanahu wa taala bahawa kita nak tinggalkan dosa tadi. Maka dengan kita meninggalkan dosa besar itu juga menjadi asbab, menjadi penyebab kepada terangkatnya dosa-dosa kita juga. Sebab kita meninggalkan dosa besar tadi. Kan, bila orang yang dah lakukan dosa besar, di saat dia menahan diri, sebab tu menahan diri daripada dosa tu juga satu ibadat tuan-tuan. Satu ibadat. Kalau ada orang yang dia pernah katalah kalau dia ni tahi judi lah, kita katakan, suka main judi, dia dah taubat. Dia dah taubat dah, aku dah tak nak main judi dah. Aku dah tak mau dah, dia kata kan. Tiba-tiba datang SMS masuk, WhatsApp masuk. Sekarang ni kan banyak kan dapat iklan-iklan kan, mudah aja dapat dalam email lah, dalam WhatsApp lah. Sebelum ni dia orang hantar pamphlet je kat rumah kan. Tapi mereka pun maju seiring dengan teknologi. Dia pun dapat mana tak nombor-nombor kita ni kan, hantar. Suruh tikam nombor ini kan. Masuk banyak ni, dapat banyak ni, dapat je. Kalau orang yang dah pernah main judi, dah pernah jadi ketagih judi ni, bila dapat iklan macam tu, ya Allah tuan-tuan, kan, ketagih benda ini, benda yang maksiat ni dia ketagih. Dia ketagih. Jadi bila dapat tu, dia sedang diuji, dan ditinggalkan dosa tadi. Ni dosa besar ni, dia sedang diuji ni, ditinggalkan. Kan? Mungkin orang yang tak pernah kan, yang tak pernah apa kita kata terjebak kan, terjebak dalam sebarang-sebarang maksiat kan. Palinglah kita kata, kalau kita kata benda-benda yang ialah ada khilaf lah, kalau kita kata muzik lah kan, muzik benda ni, muzik ni ada khilaf lah. Mungkin ada orang mengambil pandangan dia tinggal muzik terus, sebab kata tak bagus. Tapi hukumnya khilaf lah kan, kita tak nak bincang lah khilaf muzik tu kan. Tapi kalau orang yang dah tinggal muzik lama, tiba-tiba dia dengar muzik, sebelah dia, kata orang main gitar kan, main gitar kan, dengar main gitar tu, rasa nak ambil, nak petik je gitar tu, dia kata kan. Dia rasa seronok je, rasa nak pinjam je gitar kawan ni, rasa nak petik je. Tapi pada dia dah mengambil satu keputusan, pada dia nak tinggal muzik ni. Sekali saya sebut, muzik ni ada khilaf ulama kan, tapi kita tak nak bahas lah khilaf tu di sini. Tapi kalau ada orang mengambil pandangan yang ulama kata benda tu haram, dia tak nak ambil, ditinggal. Tapi kalau di saat dia tu, perasaan dia tu nak ambil je gitar tu, dia kata kan, nak main je piano tu, dia tahan diri dia, dia menahan diri dia tu daripada nak terjebak dalam maksiat tadi. Ini juga menjadi asbab untuk dia mendapat keampunan Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya tuan-tuan, amalan yang boleh menghapuskan dosa kita tadi, apa dia? Yang ketiga, istighfar. Istighfar ni juga boleh mengampunkan dosa-dosa kita. Dalam sebuah hadis yang agak panjang tuan-tuan, hadis ni hadis sahih riwayat Muslim, bagaimana dosa terampun dengan istighfar tuan-tuan. Macam mana dosa terampun dengan istighfar? Dalam hadis sahih Muslim, jika seorang hamba,
Nabi SAW bersabda, jika seorang hamba berbuat dosa, lalu dia berkata, wahai Rabb, wahai Tuhanku, aku betul-betul telah berbuat dosa, ampunilah aku. Maka Allah menjawab, Rabbnya menjawab, hambaku telah mengetahui bahawa ia memiliki Rabb, iaitu memiliki Tuhan yang maha mengampuni dosa. Ketika manusia ni minta ampun, maka Allah Ta'ala kata apa? Hamba aku ni tahu bahawa dia ada Tuhan yang maha mengampuni dosa, dan dan akan menghukum setiap dosa. Maka Allah Ta'ala kata, aku telah mengampuni hambaku. Ni hamba yang minta ampun ni, aku ampunkan dia. Apa jadi pada hamba ni? Hamba ni Allah Ta'ala dah ampunkan dah. Dia buat dosa, dia minta ampun, Allah Ta'ala dah ampunkan. Kemudian tuan-tuan, hamba ni tadi, hamba Allah ni tadi buat dosa lain pula. Atau dosa tu juga ulang balik. Buat dosa yang sama atau dosa yang lain. Kemudian dia pun mengatakan kepada Tuhannya, ya Allah, kan? Wahai Rabb, wahai Tuhanku, aku betul-betul telah berbuat dosa, kau ampunilah aku. Kan? Ini kali kedua pula ni kan. Maka apa jawab Allah? Hambaku telah mengetahui bahawa ia memiliki Tuhan yang maha mengampuni dosa dan menghukum setiap dosa. Aku telah mengampuni hambaku. Kemudian tuan-tuan, apa jadi pada hamba ni? Hamba ni kemudian buat dosa lagi. Ini kali ketiga pula buat dosa. Ucapan yang sama datang pada hamba ni. Dia kata, wahai Tuhanku, aku telah berbuat dosa, ampunilah dosaku. Maka Allah Ta'ala kata, hambaku mengetahui dia ada Tuhan yang maha mengampuni dosa dan akan menghukum atas dosa dia, maka aku ampunkan dia. Kali ketiga tuan-tuan. Tak lama lagi kemudian buat dosa lagi hamba ni, kan? Dia buat dosa kali yang keempat, dia pun mengulangi balik ucapan yang sama. Wahai Tuhanku, aku telah benar-benar melakukan dosa, maka engkau ampunilah aku. Minta ampun lagi, kali yang keempat tuan-tuan. Maka Allah Ta'ala kata apa tentang hamba ni? Kan? Hambaku mengetahui dia ada Tuhan yang maha mengampuni dosanya, dan tahu Tuhan itu akan menghukum pada dosanya. Kan? Kalau beginilah, kan? Kalau beginilah sikap kamu, maka buatlah sesuka hati kamu. Kan? Buatlah sesuka hati kamu. Apa maksudnya? Selama mana kamu berdosa dan kamu bertaubat, selama itulah Allah Ta'ala akan mengampuni dosa-dosa kamu. Allahu Akbar tuan-tuan. Subhanallah. Kan? Ini rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bayangkan tuan-tuan, buat dosa, kan? Taubat. Buat dosa, taubat. Allah Ta'ala kata, kalau macam inilah perangai engkau, sampai bila-bila pun aku akan ampunkan dosa. Kalau perangai manusia macam tu, buat dosa, taubat, buat dosa, taubat, sampai bila-bila pun akan diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Luar biasa. Tak macam dengan manusia tuan-tuan kan. Kalau kita dengan manusia kan, buat salah minta maaf kan. Okey, minta maaf sehari sampai 3-4 kali minta maaf dengan orang. Okey, kalau setahun sekali kita tahulah, biasalah raya kan. Bila raya kita minta maaf lah, setahun sekali okey. Tapi kalau sampai setiap minggu ke, minta maaf dengan orang, orang menyampah dengan kita. Kan? Ini tak ada kerja lain ke? Asyik nak mengumpat aku je, contohlah kan. Memang orang akan menyampah lah kan. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala tidak begitu. Tidak begitu tuan-tuan. Kita buat salah, kita bertaubat, Allah Taala ampunkan. Buat salah lagi, taubat, Allah ampunkan. Buat salah lagi, taubat, ampunkan. Ini sebab tu kita jangan tinggalkan taubat ni. Istighfar, Nabi SAW ajarkan kita. Nabi kata, aku ni istighfar kan 100 kali dalam satu majlis. Ada riwayat kata 70, 100. Kita kan, tak kisahlah nak buat 70 ke 100 ke, nak buat 1000 ke kan. Kata ulama, bilangan 70 ke 100 ni bukan mengikat kita, tapi itu menunjukkan banyaknya Nabi istighfar. Banyaknya, maknanya kita ni dah tentulah kena kan, maksudnya kan, maknanya 70 ke 100 ke, buat lebih pun tak kisah.
Nak buat 1000 ke apa istighfar kita kan, sambil-sambil kita duduk ni dengar tazkirah, niat iktikaf kan. Sekarang ni niat iktikaf, sambil kita lidah kita lalukan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Tuan-tuan cuba dalam 1 minit kan, kalau tuan-tuan kira dalam 1 minit tuan-tuan istighfar, berapa banyak tuan-tuan boleh dapat kan. Pagi-pagi kita drive kereta, naik motor, okey, sambil-sambil kita bawa kereta tu, lidah kita astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Sambil-sambil naik motor nak sampai tempat kerja, astagfirullah, astagfirullah. Kita jalan daripada rumah kita nak sampai ke surau masjid, azan dah kumandang, kita sambil berjalan tu astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ini semua asbab dosa-dosa kita terampun tuan-tuan kan. Sebab ada dosa-dosa yang kita dapat tu tanpa kita sedar, tanpa kita niatkan kan. Mata kita, telinga kita kan, itu semua benda-benda yang kita kadang-kadang kita tak ada nak jaga kan. Kita keluar rumah je tengok orang buka aurat, ternampak perempuan buka aurat dan sebagainya, kan. Kita nak duduk rumah je kan, kita mesti ada keluar urusan itu begini dan sebagainya. Dengan istighfar lah kan, dosa-dosa itu tadi akan terampun. Yang keempat tuan-tuan, berbuat amal kebaikan. Amal kebaikan ini akan mengangkat dosa-dosa kita tuan-tuan. Antara amal-amal yang disebut kan dalam Al-Quran, dalam surah Hud ayat 114, dan dirikanlah solat itu pada waktu pagi dan petang, dan pada permulaan daripada malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan dosa kan, iaitu perbuatan-perbuatan buruk. Perbuatan-perbuatan baik itu akan menghapuskan perkara perbuatan-perbuatan buruk. Sebab itulah hadis Nabi kata watbi'il sayyi'atul hasanatu tamhuha. Dalam sebuah hadis Nabi kata, iringilah perkara buruk itu dengan perkara kebaikan yang akan menghapuskannya. Mana kalau ada buat maksiat, susuli perkara tadi dengan perkara kebajikan. Kalau ada tertinggal, ada buat kan, kalau orang kan, dia apa kita kata kan, dia ada terbuat maksiat, maka cara dia adalah dia iringi maksiat tadi dengan membuat kebajikan, buat perkara baik. Tuan-tuan kan, kita ada buat benda yang tak, contohlah ada buat benda salah ke kan, ada kita contohlah, ada kita tertinggal solat misalnya kata kan, kita tertidur contohnya. Yalah, tertidur tu tidaklah berdosa kan, tapi kita rasa cuai, kita ada perasaan cuai pada diri kita kan. Apa kita buat? Masa waktu berikutnya kita pergi solat, masuk dalam tabung masjid, sedekah RM5 kan. Itu akan menjadi asbab kan, itu akan menjadi asbab untuk mana dosa-dosa kita terangkat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima tuan-tuan, doa orang beriman satu dengan yang lain. Doa orang yang beriman antara satu dengan yang lain. Doa kan, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman. Ini ayat Quran dalam suratul Hasyr kan. Allah, ya Allah Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa kami dan orang-orang yang telah mendahului kami dalam iman. Yang telah mendahului kita, mana orang dulu yang dah beriman, kita doakan mereka. Ini juga asbab doa terampun. Dalam sebuah hadis daripada Aisyah dan Anas bin Malik, Nabi SAW bersabda, tidaklah satu mayat itu yang disolat oleh sekelompok kaum muslimin yang jumlahnya 100 orang, maka mereka semua akan memberikan syafaat pada mayat tersebut. Sebab tu jenazah ni kalau disolatkan oleh ramai orang, itu asbab dia mendapat keampunan. Asbab dia mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain Nabi SAW bersabda, tidaklah seorang muslim meninggal lalu dia disolatkan, iaitu solat jenazah, oleh 40 orang, di mana mereka itu tidak berbuat syirik kepada Allah dengan suatu apa pun, melainkan orang yang disolat tadi akan mendapat syafaat dari mereka. Sebab tu setengah-setengah tempat untuk solat jenazah ni kadang-kadang dipanggil budak-budak tahfiz, anak-anak tahfiz kan, dipanggil datang tolong untuk solat jenazah. Mungkin Korea tu kan, tak ramai orang ke kan. Kalau bandar-bandar ni kita rasa boleh dapatlah 40 orang 100 orang tu senang lah kan. Tapi kalau kawasan-kawasan yang mungkin agak luar bandar sikit, yalah tak kisah solat jenazah ni bilangan seorang pun sah solatnya kan, tak ada masalah kan. Tapi
Kalau ramai jemaah tu, itu lebih baiklah kan. Lebih baik untuk, maknanya untuk si mati tadi. Ini juga asbab. Dan bila kita mendoakan orang lain kan, doa itu akan dapat kepada kita. Doa dalam sebuah hadis Nabi sebut tentang doa fi zahril ghiyab. Dia kata doa dalam keadaan sembunyi, orang tak tahu. Ini amalan ulama-ulama dulu ni kan, itu memang disebut dalam hadis kan. Dalam hadis pun disebut doa fi zahril ghiyab. Kita mendoakan orang dalam keadaan dia tak tahu. Doakan kawan kita dalam keadaan dia tak tahu. Kita kata ya Allah ampunkanlah dosa kan, ampunkanlah dosa kawan aku contohnya, kan, adik-beradik kita contohnya kan. Itu menjadi asbab kita juga akan didoakan seperti itu. Siapa? Oleh malaikat. Oleh malaikat. Disebut, dia kata orang salafus soleh dulu, dia kata kalau mereka ada sakit, katalah contoh ya, dia ada sakit batu karang contohlah, wa'azubillah kan, katalah satu orang tu dia ada sakit batu karang contoh kan, contoh tuan-tuan maka dia nak sembuh penyakit tu, dia kata apa dia buat? Dia cari dalam kampung dia ni, dalam tempat dia tinggal ni kan, dekat pekan dia tinggal, taman dia tinggal tu, siapa yang ada kena penyakit batu karang. Katalah tahu, pengurusi ada kena penyakit, pengurusi taman tu contohlah kan, tahu AJK taman tu ada kena, atau kenal lah nama 2-3 orang, lorong dia pun ada, kenal. Maka dia ketika dia berdoa, dia sebut nama orang ni, dia kata ya Allah aku sembuhkanlah sakit batu karang fulan bin fulan, sakit batu karang fulan bin fulan, sakit batu karang fulan bin fulan. Jadi malaikat yang mendengar doa tadi, dia kata apa? Malaikat akan aminkan doa tadi. Malaikat akan aminkan doa tadi, amin. Maka doa yang diaminkan oleh malaikat ni mustajab ke tak mustajab tuan-tuan? Pastilah doa tu mustajab. Dan malaikat kata walaka mislu. Dan malaikat tambah lagi, walaka mislu, dan untuk engkau juga. Untuk engkau juga. Mana bila kita mendoakan orang lain, ada malaikat yang akan datang mengaminkan doa tadi, dan malaikat tu akan tambah walaka mislu, kepada kamu juga akan dapat doa tadi. Akan dapat tuan-tuan. Jadi kita kena tahu strategi nak berdoa kan. Doa ni pun ada strategi dia. Maknanya tentulah kita cari waktu-waktu yang doa mustajab kan, dan kaifiat doa tu sendiri. Macam tadilah, kita nak dapatkan sesuatu kan, kita nak kaya. Kita nak kaya, aku nak kaya ya Allah, aku sebelum pencen aku nak kaya contohnya kan. Kita doalah, doakan kawan kita, ya Allah jadikanlah fulan bin fulan ni kaya, jadikanlah fulan bin fulan ni kaya. Kan? Malaikat kata amin. Malaikat akan aminkan doa. Kan? Walaka mislu, dan malaikat tambah lagi, kamu juga dapat seperti itu. Sebab tu ulama pesan, berdoalah dengan lidah yang tidak berbuat dosa. Berdoalah dengan lidah yang tidak berbuat dosa. Lidah siapa? Lidah malaikat tuan-tuan. Kita nak malaikat doakan kita macam mana? Macam tadi itulah. Kita doakan sahabat kita, kan, kenalan-kenalan kita, maka malaikat akan mengaminkan doa tadi, dan dia akan doakan kita sama. Kita dapat tuan-tuan. Ini strategi kita untuk kita dapat doa yang mustajab lah kan? Mustajab. Mudah-mudahan dengan itu doa itu akan diperkenal oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian tuan-tuan, amalan yang keenam tuan-tuan, amalan kebaikan orang yang meninggal dunia. Ini juga asbab seorang mendapat keampunan. Setelah dia meninggal dunia, dia dapat keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Amalan baik yang dilakukan seseorang yang sudah meninggal boleh juga menjadi asbab untuk dia mendapatkan keampunan Subhanahu Wa Taala. Jadi kita kata apa? Kan? Contohnya adalah seperti sedekah. Kan? Sedekah. Okey, ini maknanya kita kata akan menjadi asbab seorang itu mendapatkan keampunan. Sedekah jariah lah. Kan izamata ibnu Adam dalam hadis sebutkan, apabila matinya anak Adam, terputus semua amalannya. Inqata amaluhu. Terputus semua amalannya kecuali 3 benda. Kan? Sedekatun jariah, sedekah yang berpanjangan. Ini sedekah yang berpanjangan, ini sedekah jariah. Buat perigi. Kan? Perigi tu selagi mana orang guna, sekarang ni perigi bukan tak bandar tu tak adalah perigi kan. Okey? Apa-apa benda lah, kadang-kadang orang wakafkan apa. Okey, contoh wakafkan untuk masjid. Contoh sejadah. Kan? Selagi mana orang guna sejadah tu, dia dapatlah pahala. Wakafkan aircon, okay, kipas, Quran contohnya.
Diwakafkan. Okay? Apa-apa saja yang orang boleh guna benda tu, dan lagi bagus kalau dia boleh guna untuk jangka masa panjang. Tanah, wakafkan tanah. Ni tanah saya wakafkan untuk buat contoh madrasah ke, buat sekolah ke, kan, buat masjid ke. Yang penting buat benda yang dapat manfaat untuk umat Islam. Apa saja. Wakaf saya ni untuk buat hospital. Hospital. Kan? Manfaat bukan saja untuk umat Islam, untuk semua manusia datang. Diwakafkan. Ini untuk buat hospital, ini untuk buat sekolah. Apa saja yang dia nak wakafkan. Boleh saja untuk maknanya beri manfaat kepada orang Islam. Yang penting benda tu maknanya kita kata bersifat berterusan. Lagi lama benda tu orang boleh guna, lagi panjanglah, berterusanlah dia punya pahala dia. Dan satu benda bila melibatkan wakaf ni tuan-tuan, jangan lupa dokumenkan benda tu, rekodkan. Kena rekodkan. Kalau tanah tu pergi ke pejabat agama, Majlis Agama Islam, pejabat agama Islam, bagi tahu saya ada tanah sekian-sekian, saya nak wakafkan. Uruskan dari sudut peraturan, perundangannya bagi selesai. Jangan bagi secara lisan saja. Jangan beritahu pada waris, ni tanah ni wakaf. Kalau tak ada dokumen, masalah tuan-tuan. Ada berlaku tuan-tuan, kisah benar. Seorang hamba Allah, dia wakafkan tanah. Diwakafkan tanah. Diwakafkan tanah buat masjid. Tapi oleh kerana tak ada dokumen, waris semua menafikan. Tak ada, mana ada. Tak ada sebarang bukti menunjukkan. Betul lah, memanglah dokumen zaman sekarang semuanya dokumen lah. Semua mesti ada bukti, kan? Jadi bila tak ada bukti ni, tu jadi masalah. Jadi siapa yang ada niat nak wakaf dan sebagainya, selesaikan sampai habis. Bukan sekadar niat tu satu, tapi dari segi perundangan tu kena selesai juga. Supaya ada dokumen yang mengesahkan, okey, tanah ni sudah dipindah milik kepada Majlis Agama Islam sebagai pemegang amanah. Majlis Agama Islam dia akan jadi pemegang amanah sebab itu adalah tanah wakaf. Wakaf. Jadi kena selesaikan juga dari sudut perundangannya. Kemudian tuan-tuan, apakah lagi amalan-amalan yang boleh menghapuskan dosa kita adalah sabar dalam menghadapi musibah. Sabar kita dalam menghadapi musibah ini juga menjadi asbab untuk kita mendapatkan mendapatkan keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi SAW bersabda, tidaklah menimpa seorang mukmin berupa sakit yang terus menerus, rasa penat, kekhawatiran, sedih, kesusahan hati atas sesuatu penyakit, sampai pun duri yang menusuk tubuhnya, melainkan akan dihapuskan dosa-dosanya. Ini orang sebut bila kita timpa musibah, kan, kalau kita sebut kafarah lah, kafarah. Tapi kita kalau sebut kafarah tu, dia orang akan tengok kita, kan, kafarah macam aku ni berdosa sangat. Tapi kalau doanya, kan, kalau dalam budaya orang Arab ni, kalau kita sakit ke, dia datang ziarah kita, dia kata insya-Allah kafaratun wa tuhur. Didoakan, dia kata insya-Allah penebus dosa dan penyucian daripada dosa. Dan benda tu bukan benda yang mengaibkan, bukan benda yang memalukan orang yang sakit tadi. Betul lah, kita mengakulah memang kita ni manusia, dosa kita banyak. So sakit tu akan jadi asbab, akan jadi penyebab dosa kita terampun, tuan-tuan. Bukan sakit sajalah, apa-apa musibah pun disebut, kan? Apa-apa musibah, katalah wa'iyyazubillah berlaku kemalangan, accident, kan, tak cedera pun, tapi katalah set mirror pecah contohnya, kan, musibah lah tu. Susah hati kan kita, alamak nak kena keluar duit pula, kan, nak kena musibah. Tapi benda tu menjadi asbab, tapi dengan syarat, tuan-tuan, kita kena redha lah. Kita kena redha lah, syaratnya kena redha. Tapi kalau kita tak redha, kan, kita pula menyalahkan takdir pula, masalah lah tu, kan. Kita tak redha pula dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala, itu jadi masalah lain pula lah. Jadi kita kena redha lah, kena redha lah, betul. Jadi syaratnya untuk kita, kan, untuk kita mendapat ataupun menerima, mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi semua musibah ini, kan, ada kebaikan kepada manusia. Ada kebaikan, tidak ada satu pun, kan, ada kebaikan, tidak ada satu pun yang berlaku kepada manusia melainkan ianya memberikan manfaat dan kebaikan kepada kita. Yang terakhir, tuan-tuan, memperbanyakkan sedekah. Memperbanyakkan
memperbanyakkan sedekah. Maka sedekah ini tuan-tuan, kan, kita tahu sedekah ini antara amalan yang orang yang dah mati diminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala bagi dia hidup sedekah sekejap je. Dia minta kepada Allah Taala, orang dah mati dalam kubur ni tuan-tuan, sekarang ni mereka sedang merayu, kan, mereka merayu kalau boleh dapat, kalau boleh bagilah hidup sekejap je. Sekejap, bukan nak solat taubat pun, bukan nak sembahyang tahajud. Mereka minta apa? Kalau boleh nak sedekah je. Sedekah ni dahsyat dia punya power dia, kan? Dia boleh menjadi asbab dosa-dosa kita terampun di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan. Kan? Soal banyak, soal sedikit itu tak jadi masalah. Kan? Boleh jadi yang sedikit itu lebih berkualiti daripada yang banyak. Di zaman Nabi SAW, kita tahu zaman Nabi bila perang ni sukarela. Perang ni sukarela. Dan belanja peperangan pun dengan cara minta sedekah. Kumpul. Maka bila isytiar perang saja, ada satu perang, sahabat-sahabat nak pergi, perang Tabuk. Jauh, nak pergi ke Jordan sana. Berlaku dalam musim panas. Perang di Tabuk tu nak lawan dengan Rom. Rom ni hebatlah. Rom, empire besar waktu tu. Nak pergi lawan Rom. Kerana tentera dia memang terlatih, ratus ribu tentera dia, bukan sikit-sikit. Tentera terlatih, fasiliti cukup. Jadi orang Islam nak pergi ke Rom ni, nak perang, nak perang dengan Rom. Maka dikumpulkan. Okey, maka mintalah orang datang bagi sumbangan. Jadi ada sahabat-sahabat yang datang bagi segenggam tamar. Satu genggam tamar. Segenggam tamar, kita kalau orang datang bagi sedekah segenggam beras je, contoh macam ini, segenggam beras lah, kan, bagi sedekah segenggam beras. Maka bila lihat segenggam tamar yang diberikan, orang munafik sindir orang ni, sindir sahabat ni. Bahkan ada sahabat yang menangis, keluar air mata, menangis, tak ada apa nak beri, tuan-tuan, tak ada apa nak bagi untuk orang pergi jihad ni, menangis. Ada yang datang buat segenggam tamar, orang munafik tengok segenggam tamar, disindirnya. Dia kata, apa bagi segenggam tamar, kan? Disindirnya sahabat ni. Tapi segenggam tamar itu adalah makanan untuk dia dan keluarga dia untuk sehari semalam. Segenggam tamar tu, dulu makanan bukan macam kita sekarang. Hari ni kalau kita pergi negara Arab, makanan dah macam-macam ada dah. Tapi dulu makanan ruji tu adalah tamar. Tamar tu ganti macam makan nasi, makan roti tu, tamar tu makanan ruji. Jadi bagi tamar segenggam tu adalah makanan untuk dia dan keluarga dia untuk sehari punya makanan. Yang itu yang dibawa bagi untuk sedekah, keluarga tak ada apa, kan? Tawakal ala Allah. Kita pernah dengar kisah dalam perang sama jugalah. Abu Bakar datang bawa semua hartanya. Semua harta bawa Abu Bakar. Nabi tanya, "Wahai Abu Bakar, kau tinggal apa untuk keluarga kau?" Dia kata, "Aku tinggalkan Allah dan Rasulnya." Allahu Akbar. Kan, Sayyidina Umar datang nak bagi semua. Rasulullah tolak, "Oh, tak mau." Kan, bagi separuh je. Kan? Umar bagi separuh. Sayyidina Osman belanja 100, siapkan 100 kenderaan tunggangan lah ketika itu, dengan siap kelengkapan perang. Subhanallah. Nabi kata Sayyidina Osman dengan apa yang dia beri ni takkan ada mudarat pada dia selama-lamanya. Itu Nabi bagi jaminan kepada Sayyidina Osman bin Affan. Wallahu a'lam, tuan-tuan. Itulah antara beberapa amalan, mudah-mudahan kita boleh amalkan, kan? Kita boleh laksanakan amal-amal ini, mudah-mudahan menjadi asbab untuk kita mendapat keampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang baik itu daripada Allah, kekurangan itu beri saya yang lemah, mohon ampun dan maaf.